Ya, buat semua pendaki yang berjaya menamatkan misi anda, ini satu motivasi yang cukup hebat sekali kalau mereka yang berjaya mengharungi ataupun sedang mengharungi penyakit kanser dan mereka yang baru habis dan telah pun melalui operasi ataupun surgery bypass ataupun pintasan, mereka boleh naik ke puncak Gunung Kinabalu. Apa alasan kita? Baik, jadi pagi ini bertuah sekali kami dapat berbicara dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Hilmi Haji Yahya yang merupakan Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia dan juga Dr. Mani anak lelaki Krishnan Kaunden yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Pengurusi Lembaga Promosi Kesihatan Masihat. Selamat datang Doktor dan Doktor. Datuk Seri, ini satu program yang sangat membanggakan Datuk Seri. Kita tengok mereka yang melalui situasi mencabar, mereka sampai ke puncak tertinggi itu. Bagaimana sebenarnya pengisian di sebalik idea ini, Datuk Seri? Ya, memang saya tanya kepada Pertubuhan Nadi Sihat ni. Mereka memang bersungguh-sungguh dalam hal promosi kesihatan. So, jadi dia nak pergi ke Gunung Kinabalu. Jadi kita sebagai Mai Sihat, saat ni Mai Sihat Kementerian Kesihatan, memang kita galakkan aktiviti beginilah. Kita nak promosi kesihatan ni. Kalau kita lihat, tengok dia punya komponen yang ramai yang pergi itu, ada yang bekas pesakit, yang ada masalah jantung sebagainya. Tapi oleh kerana attitude-nya baik, betul, jadi mereka sendirilah usaha untuk menjadikan diri mereka sihat. Ini yang kita nak tu, semangat. Supaya nak sampaikan semangat ini kepada seluruh rakyat Malaysia supaya mereka sentiasa bertanggungjawab atas kesihatan diri sendiri dan keluarga dan seluruh masyarakat. Dr. Mani Maran, setiap kali kita sambut hari lahir, semoga panjang umur, tapi yang pentingnya panjang umur itu adakah diisi dengan gaya hidup yang sihat. Bagaimana peranan Mai Sihat untuk memberi perubahan yang lebih ketara ataupun signifikan dalam mengamalkan gaya hidup sihat di kalangan rakyat Malaysia ni? Baik, sebenarnya Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia ini telah diwartakan pada tahun 2006, tetapi mula berfungsi 2007. Jadi salah satu fungsi yang utama adalah membina upayakan pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan dengan memberikan mereka maklumat tentang promosi kesihatan dan juga membantu mereka dari segi kewangan untuk menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berbentuk promosi kesihatan. Di mana Kementerian Kesihatan, di bawah Kementerian Kesihatan kebanyakan aktiviti adalah lebih berbentuk population base. Tetapi NGO ni ataupun pertubuhan bukan kerajaan ini yang mempunyai tema kesihatan, mereka ni lebih mencapai rakyat di mana mereka akan terus menyampaikan maklumat dan sebagainya. Jadi kalau cik lihat dalam program Nadi Sihat ni, kita dapati bahawa ini adalah anjuran salah satu pertubuhan bukan kerajaan di mana mereka telah menganjurkan aktiviti ini secara lebih berbentuk outreach. Dalam portfolio Datuk Seri sebagai Timbalan Menteri Kesihatan, apa antara perubahan ketara yang Datuk Seri dapat lihat semenjak Mai Sihat diadakan? Alhamdulillah, saya dah 2 tahun lah jadi Timbalan Menteri Kesihatan. Apa yang kita fokus hari ini ialah tentang promosi tentang penyakit-penyakit yang tak berjangkit. Nak prevention. Saya doktor perubatan, jadi saya percaya dengan prevention is better than cure. Mencegah daripada lebih baik daripada berubat. Jadi kita bagi fokus kepada kempen untuk bagi kesedaran kepada masyarakat tentang kesihatan lah, dengan ubah cara hidup, cara aktiviti kita harian dan cara makan pun kita nak promosi supaya dia makan cara sihat dan tambahkan aktiviti dia harian. Langkah 10,000 langkah sehari kena berjalan, naik basikal. Kalau pergi office tinggi jangan naik lift, tutup lift, naik tangga. Saya yang tua ni kalau boleh buat, kenapa orang muda tak boleh buat? Dr. Mani Maran, bila kita dengar Datuk Seri sebut tadi tentang langkah-langkah, antara juga yang paling popular sering kita dengar adalah nasihat untuk berhenti merokok. Bagaimana usaha untuk mengurangkan tabiat yang kira satu punca yang paling banyak untuk penyakit, Datuk Seri. Bagaimana langkah setakat ini? Seperti yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Datuk, sekarang masalah utama adalah penyakit tidak berjangkit, di mana dia disebabkan oleh amalan gaya hidup yang tidak sihat, seperti pemakanan yang tidak sihat, tidak kurang melakukan aktiviti fizikal dan merokok. Jadi kalau kita lihat di Malaysia ni kita ada lebih kurang 4.7 juta perokok. Jadi ini adalah satu jumlah yang besar, di mana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia juga menggalakkan supaya mereka ni berhenti melalui klinik-klinik berhenti merokok.
yang dianjurkan di klinik-klinik kesihatan, di hospital dan sebagainya. Kita mengalahkan mereka berhenti. Tetapi perkara ini dia bukan mudah yang seperti yang kita katakan, Dato'. Dia mesti timbul daripada hati. Bukan mudah nak berhenti, tetapi tidak mustahil. Tetapi masa yang sama, kita juga telah menyusun plan strategi kebangsaan untuk negara ini, di mana pada 2045 kita akan mempunyai prevalent perokok kurang daripada 5%. Ini adalah salah satu plan strategi kebangsaan Kementerian Kesihatan. Di samping itu juga, kita juga banyak mengisytiharkan kawasan-kawasan supaya tidak orang boleh merokok. Terutamanya macam anda lihat sekarang R&R, dan juga kita lihat baru-baru ni di premis-premis pemakanan, di mana di banyak restoran kita dapati orang sering merokok, dan yang menjadi mangsa adalah kanak-kanak dan wanita. Dan pada setiap tahun kita ada lebih kurang 600,000 kematian akibat daripada asap rokok pasif. Jadi kita rasa adalah menjadi tanggungjawab kita supaya perlu menyelamatkan golongan yang vulnerable ini, terutamanya kanak-kanak dan wanita. Jadi perokok ni perlu menghormati hak bukan perokok, dan bukan perokok pula perlu menyuarakan hak mereka supaya menyedut udara yang bersih. Sebagai latar belakang pun Doktor Perubatan Datuk Seri, bagaimana mungkin maklum balas ataupun feedback yang sering diberikan oleh perokok sendiri kepada Datuk Seri? Kalau harga naik sekalipun mereka tetap akan beli. Kalau dilarang sekalipun mereka menyuruh belakang tangga dan sebagainya. Apa lagi visual yang perlu kita beri kepada mereka untuk menghentikan tabiat ni? Dia memang tabiat merokok ni memang dia psychological effect dan juga physical. Nikotin ni kesan dia physical dan juga psychological. Dua-dua sekali tu kena tackle. Setakat ni macam Dr. Mara sebut tadi, memang 23% daripada masyarakat kita merokok, 4.7 million lah. Jadi masalah dia kena sedar, dia kena tahu yang bila dia merokok seorang, the whole keluarga dia tu akan juga berkesan. Kesan dia sama. Rokok dia direct, dan juga yang rokok asap panggil apa? Asap basi ya. Kesan dia pada keluarga dia, pada anak dia. Bayangkan anak dia yang kecil tu dia expose dengan rokok. Kadang-kadang dekat warung kita tengok baby atas. Jadi cerita dia, memang kita dah buat survey di kalangan perokok ni, memang 80%, 80% daripada mereka memang niat tu nak berhenti merokok, tapi tak upaya juga. Jadi kita punya success rate pun dari klinik-klinik kita ada 480 klinik seluruh Malaysia yang beri khidmat untuk nak berhenti merokok ni. Success rate cuma 18% sahaja. 18% sahaja success rate. Mana daripada 100 orang datang, 18 saja yang berhenti. Tapi kita tak nak terlalu pesimis. We carry on, kita buat terus. Jadi macam-macam lah buat. Larangan macam yang sebut Dr. Mara sebut tentang larangan tempat-tempat yang tak boleh merokok sebagainya. Larangan untuk kanak-kanak bawah 18 tahun tak boleh merokok. Tapi tak tahu macam mana dia dapat rokok tu. Dia dapat. Okey, dalam satu aspek lain, bila kita tengok sekarang begitu banyak sebenarnya aktiviti kesihatan, kalau ada larian half marathon ke ataupun larian fun run kata orang, larian suka-suka 5 km, penyertaan kita dapat banyak, doktor. Memberikan satu gambaran bahawa rakyat Malaysia semakin sedar tentang aktiviti kesihatan. Pandangan Dr. Sri bagaimana? Kita sebagai lembaga promosi kesihatan Malaysia banyak membantu badan-badan bukan kerajaan dalam menjalankan aktiviti seperti yang saya telah bincangkan tadi. Walau bagaimanapun, kita dapati bahawa kesedaran itu amat tinggi. Seperti saya tadi Datuk katakan, kalau kita tanya 100 perokok, mungkin 101 menjawab merokok ni membahayakan kesihatan. Begitu tinggi, philosophically betul, tetapi statistically wrong lah tadi kan saya kata itu. Tetapi dari segi bagaimana orang menggunakan pengetahuan ini untuk menterjemahkan dalam bentuk tingkah laku, itu masih lagi kurang. Jadi kita lihat di Malaysia ni ramai yang sedar, ramai yang tahu tentang bahaya kesihatan sekiranya mereka tidak melakukan aktiviti fizikal ataupun mengamalkan pemakanan yang sihat. Tetapi dari segi melaksanakan aktiviti itu memerlukan satu disiplin yang tinggi dan perlu berterusan. Kalau kita lihat, kalau orang nak menguruskan badan dia dengan ideal, dia mesti melakukan aktiviti fizikal dengan berterusan
iaitu 5 kali seminggu 30 minit setiap hari dan juga pemakanan yang sihat. Kadang-kadang mereka ni melakukan aktiviti fizikal tetapi makanan dia tidak jaga. Kalau Cik lihat di negara ini kita mempunyai gerai-gerai ataupun 24 jam. banyak restoran 24 jam. Jadi pemakanan ini tak ada satu masalah. Pukul berapa pun kita boleh makan, Datuk, kan? Jadi itu menjadi satu masalah. Jadi kalau rakyat kita ni nak betul-betul nak menjaga kesihatan dia, kita pun perlu ada polisi yang betul. Di mana dia melakukan aktiviti fizikal, masa yang sama ada kekangan-kekangan tertentu supaya dia tidak terus makan. Antara usaha, kalau boleh kita kongsikan, Datuk Seri, sebagai sikit kesimpulan, konsep Blue Ribbon itu, kalau Datuk Seri boleh kongsikan secara perinciannya bagaimana? Ya, Blue Ribbon ialah satu konsep yang di under WHO lah. Kita menggalakkan individu ataupun persatuan-persatuan, kumpulan-kumpulan yang memberi fokus kepada anti merokok ni, anti merokok. Jadi kalau dan kita bagi award kepada mereka, sama ada award individual ataupun award kepada kumpulan. Kita dah banyak lah bagi award, tetap lagi dah ada Blue Ribbon. Kita appreciation kepada usaha mereka untuk nak pastikan kawasan yang berkenaan tak ada risiko merokok, ataupun tak ada asap rokok lah kawasan tu. Jadi secara individu pun kita bagi, kepada kumpulan pun kita bagi. Media kepada media juga. And also untuk media sama ada media perdana ke, media cetak ke, media sosial pun kita bagi award juga, Blue Ribbon. Sejak bila Blue Ribbon diperkenalkan? Bila ni? 2013. 2000. Baru lagi. Dan bagaimana sambutan setakat ini? Alhamdulillah bagus. Kita tiap tahun kita buat award tu. Itulah yang sebut tadi, kepada individu, kepada media cetak, kepada media dan juga kepada persatuan-persatuan kita bagi. Contohnya tahun lalu kita telah memberi lebih kurang 39 award kepada premises yang telah mengisytiharkan sebagai kawasan bebas asap rokok. 7 individu yang telah memberi perkhidmatan yang cemerlang dalam bidang ini dan juga media award, Datuk. Wah, adakah anda salah seorang penerima Blue Ribbon pada masa akan datang? Kita tidak tahu. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Terima kasih Dr. Mani Maran. Thank you. Itu antara yang dapat kami kongsikan. Bila doktor perubatan berada di studio, semua terus mula terfikir-fikir apa saya makan hari ini, berapa kali saya buat senaman. Apapun, kita optimis kita boleh mencapai ke arah kejayaan mengamalkan gaya hidup sihat, insyaAllah. Dan yang paling penting itulah kekuatan mental juga penting untuk sama-sama menggerakkan kekuatan fizikal supaya dapat sihat secara keseluruhan.